pembahagi tembereng garis adalah sebahagian daripada garis lurus. Semuanya melibatkan garis lurus, okey, untuk topik ni. Okey, kalau melibatkan kuadratik, kita punya graf kita bengkok-bengkok. Okey, mempunyai dua titik hujung yang mempunyai jarak yang tertentu. Okey, mana-mana titik yang terletak di tembereng ni dipanggil titik pembahagi. Okey, ni adalah P, ini ialah A, ini ialah B. Ikut definisi ni. P ni dia membahagi tembereng garis maksudnya garis lurus lah. Yang membahagi tembereng garis tu dengan nisbah M, N. Okay. Kalau nisbah saya akan bulat supaya kita tak confuse. Okay. Contohlah titik dekat sini HK. Titik dekat sini katakanlah MN. Katakanlah titik dekat sini X, Y. Okay. Saya nak tunjuk dulu simulasi mana nak kira titik P. Okay. P ni bukan duduk kat tengah-tengah tau. Dia mungkin duduk terpelak out sikit kat sini, terpelak out sikit kat sini. Dia tak semestinya duduk dekat tengah-tengah. Okay, dia bukan titik tengah. Okay, contoh, okay, katakanlah X dekat sini, saya tunjuk simulasi kira X. Okay, X, okay, dia akan terbang. Oh, tak boleh lah ambil M kat sini lah. Kita ambil A lah. Sini A, sini B. Okay. M ni akan darab dengan A. Okay. N ni akan darab dengan H. Kita consider untuk koordinat X dulu. Okay, seterusnya tambah nisbah M tambah N. Okay, sekali lagi M darab A, N darab H. Okay, ini ialah simulasi dah lah. Okay, Y pula. Untuk koordinat Y, M darab dengan B, N darab dengan M darab dengan B, N darab dengan K. Okay, tambah dengan kita punya nisbah. So, X yang kita akan dapat nanti ni ialah MA tambah NH per M tambah N. Itu adalah koordinat X. Okay, koordinat Y pula MB tambah NK per M tambah N. Okay, ini melibatkan unknowns, pemboleh ubah. Okay, kita tengok pada contoh soalan kita buat nanti. Yang penting pergerakan dia tu mesti betul. Okay, kita ketahui 1A iaitu latih diri 7.2. Maksudnya nanti bila awak nanti awak salin soalan, yang pertama awak salin soalan, lepas tu awak buat jalan kira dekat bawah. Awak tinggalkanlah ruang untuk buat soalan. Okay, selagi jawapan soalan tak ada, apa benda ni nak study ni. Okay, P ni membahagi tembereng garis di antara titik yang menyambungkan titik A dan titik B. Ini ialah kita punya P. Okay, apa koordinat kita? A ialah 37, B ialah negatif 72 dengan nisbah 32. Maksudnya sini 3, sini 2. Okay, ingatlah nisbah saya bagi tahu tadi, saya bulatkan supaya awak tak confuse dengan titik. Okay, P dekat sini kita tak tahu. So, kita labelkan ni dulu sebagai X, Y. Okay, seterusnya kita buat jalan kira. Kita jalan kira terus X, Y. Sama dengan untuk koordinat P. So, 3 darab dengan negatif 7. 2 darab dengan 3. Tambah, 2 darab 3. Masih dalam koordinat kan? So, dalam kurungan lah. Per dengan hasil tambah nisbah. So, 5.
Okey, seterusnya kita terbang kat sini pula 3 darab 2. Okey, 2 darab 7. Tambah. Kenapa asyik buat koma je ni? Okey. Sini kurungan tak payah lah. Okay, kita guna kurungan besar aja. Per 5. So, negatif 21 tambah 6 dapat negatif 15 kot. 6 tambah 14 dapat 20 per 5. So, kita kecilkan, kita dapat negatif 3, 4. Inilah P yang P ni adalah titik yang membahagikan tembiring garis tu. So, dapatlah untuk titik P. Ingat, titik dia mesti ada X, Y. Okay. Saya teruskan lagi. InsyaAllah ini semua saya akan share dalam grup awak nanti. Kalau awak ni awak dengar dulu saya membebel pun tak apa. Okay. Nanti awak buat sendiri. Okay. Soalan B. Okay. Soalan C nanti awak buat. Okay. Okay. Tembiring garis. Ini A. Ini B. Sini negatif 4. Negatif 1. Sini 25. P ni duduk kat sini. P tu bukan titik tengah. Okay, P ni kita label dia sebagai XY dulu. Okay, ingat kalau bentuk macam ni, apa nak kena buat? Starkan dekat sini. 2AP nisbah PB. Bermaksud 2 pada bentuk nisbah ni kepada persamaan. So, 2AP sama dengan PB. Ingat kat sini ada nombor 1. So AP per PB sama dengan 1 per 2. Maka dekat sini AP sama dengan 1. PB sama dengan 2. Okey. Macam mana dah dapat XY? PXY. Okay. 1 darab 5. Sorry, 1 darab 2. 2 darab negatif 4. Per dengan 3. 1 darab 5. 2 darab negatif 1. Per 3. So, 2 tolak 8. 2 tolak 8 dapat negatif 6 per 3. 5 tolak 2 dapat 3 per 3. Awak kecilkan, awak akan dapat negatif 2, 1. Ini adalah koordinat bagi P. Apa yang penting dekat sini ialah daripada bentuk nisbah, awak tukarkan dia dalam bentuk per supaya awak tahu nisbah ni. Okey, ini adalah homework awak nanti. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni adalah soalan standard SPM awak nantilah, lebih kurang macam ni. Okey. Okey. Okey kan setakat ni? Okey. Okey kan, senang je kan? Okey. KR ni adalah membahagi, KR ni duduk kat tepi awak sini pula. Okey, dia menjambungkan titik A dan titik B. Okey, apa kita punya A? 2H. H. B kita 2P, 3T. Okey, R kita dia bagi P, T. Lepas tu dengan nisbah 2, 3. So, sini 2, sini 3. Nisbah saya bulatkan. Okey, jom kita buat. R sama RPT. Kita punya titik R. Okey, terbang. Sekira terusan lah. 4P,
Terbang. Kalau salah bagi tahu. Tambah 6H per 5. Tahu kan kenapa 5? 2 tambah 3 iaitu hasil nisbah. Okey, terbang lagi. 6T. Terbang lagi. 3H per 5. Okey, maksudnya dekat sini. Sini ialah koordinat X. Sini pun adalah koordinat X. Jom kita keluarkan dia. So, kita dapat 5P, 4P tambah 6H. So, P sama dengan 6H. Tahu kan kenapa P dekat sini? 4P tolak 4P. Okey, koordinat Y pula. T sama dengan 6T tambah 3H per 5. So, 5T sama dengan 6T tambah 3H. So, sini dapat 3H, sini adalah negatif T. So, T dekat sini adalah negatif 3H. Okay. Dia kata apa? Ungkapkan P dalam sebutan T. Kita dekat sini, kita ada P, kita ada T, kita ada H. Tapi dia kata dia nak P dalam sebutan T. Maksudnya mesti T. P ni mesti dekat depan. Apa yang dia tak sebut dekat sini? Dia tak sebut H. Maka H dekat sini yang perlu kita matikan dia. So sini H sama dengan negatif T per 3. Okay. P sama dengan 6H. H awak adalah negatif T per 3. So dapat P sama dengan negatif 2T. Ungkapkan P dalam sebutan T. Okey, kita tulis sebagai comel sikit. So, P sama dengan negatif 2T. Okey, selesai untuk nombor 2. Ini adalah soalan standard SPM awak nanti, okey. Okey, seterusnya nombor 3. Okay, soalan nombor 3, A, B. Okay, garis lurus. Sini A, sini B. B awak ialah 6, 7. A awak adalah negatif 2, negatif 5. Okay, C ni dia duduk dekat sini katakan. Okay, sini ada tak dia bagi tahu? Dia tak bagi tahu. So, kita label dia sebagai X, Y. Apa lagi dia bagi nisbah dekat sini? Okay, dia bagi nisbah kat sini 3, 1. Lepas tu, dia bagi A, B. B kat sini 6, 7. A kat sini negatif 2, negatif 5. D. Sini D. Dengan nisbah 1, 1. Sekini pun kita tak tahu juga X dan Y. Kita label dia sebagai X dan Y. Okay, dia kata cari koordinat C. Macam biasalah. Sini X, Y. So, 3 darab 7, 18. Negatif 2 per 4. Okay. 3 ni 21. Ni tambah negatif 5 per 4. So, sini dapat 16 per 4. Sini dapat berapa? 16 kot. 16 per 4. Betul tak? So, awak akan dapat 4. Okay. InsyaAllah betul. Okay, seterusnya dia nak koordinat D pula. Okay, samalah. Koordinat D, ini koordinat C. Okay, D dekat sini ialah X, Y. Okay, 1, 6. Sini negatif 2. Sini darab 2. Tambah 2, sorry. 7. Sini tambah negatif 5 per 2.
So 4 per 2, 2, 7, 2, 1. So selesai. Dah, lebih kurang macam tu. Okay, 2 titik yang awak kena cari. Okey, soalan seterusnya cari nisbah. Okey, saya tunjuk satu contoh dekat Allah. Saya tunjuk satu contoh dekat sini, nanti awak try. Astaghfirullahaladzim. Okey. Soalan nombor 4. Tak semua soalan saya bincang dekat sini, awak kena try sendirilah baru awak tahu. Okey, kita try soalan A dulu. Okey, kita lukislah sini A, sini B, ini B, sini B. Okey, berapa A awak? A awak ialah 1. Okey, B awak berapa? Negatif 5, 10. Sini berapa? Negatif 1, 2. Okey, macam mana nak buat? Okey. Nisbah Allah dia tak bagi. Okey, kita tak apalah, kita label dia sebagai M, N. Okey, nisbah saya dah pesan tadi, mesti masukkan dia dalam bulat. Okey, tujuan dia bukan apa, tujuan dia supaya kita tak confuse nanti. So, negatif 1, 2. Okey, terbang. Negatif 5M. Terbang. N per M tambah N. Okey. M darab 10. Per M tambah N. Betul tak ini? Okey. Okey. Ini adalah X. Ini pun koordinat X. Ini adalah Y. Ini pun koordinat Y. Okey, kita ambil yang mana? Kita ambil yang X dulu. So, negatif 1 sama dengan negatif 5M tambah N per M tambah N. Okey, bila mai sini dia akan jadi darab. Awak akan dapat negatif M, negatif N. Okey, M kita kumpul belah ni, kita akan dapat 4M. N kita kumpul kat sana, kita akan dapat 2N. So, M per N sama dengan 2 per 4. Sama dengan 1 per 4. Okey, sekarang ni kalau kita tukar dia dalam bentuk nisbah, sama dengan tak ada siapa tegur pun. Sini 2. So, 1 nisbah 2. Okey, dengan menggunakan yang ni dan yang ni. Okey. Okey, dia suruh cari nilai apa lagi? Okey, dia suruh cari nilai K. Okey, dia suruh cari nilai K dekat sini. Okey, jom kita ganti. So, M 10 NK M tambah N sama dengan 2. Cikgu ambil kat mana? Cikgu ambil koordinat Y. Cikgu ambil koordinat Y. Okey, sini 1, 10. N awak ialah 2. K awak ialah tak tahu. So, M tambah N ialah 3, 2. So, nak dapatkan nilai K ialah 6 tolak 10 bahagi 2. So, jawapannya ialah negatif 2. Sebab dia nak nisbah, dia nak nilai K. Okey, habis untuk soalan A. Okey, last. A sudah, saya tunjuk yang D pula. Okey, nanti awak salin balik dalam buku panjang nanti. Okey. Soalan D. Okey, A awak berapa? Negatif 3, negatif 2. B awak berapa? 28. B awak adalah negatif 1. Okey, berapa nisbah awak? Tak tahu. Sini M, sini N. Okey, jom kita terbang. So, 2M
negatif 3n per m tambah n. Ini ialah kita punya koordinat x. Jom kita kena ke y pula. M darab 8 dapat m. N darab negatif 3, negatif 2 tambah negatif 2 n per m tambah n. Betul tak? 2m negatif 3. Okey. Seterusnya kita ambil satu persatu. Ambil koordinat x dulu. So 2m tolak 3n sama dengan m tambah n. Sini jangan lupa negatif 1. So negatif m, negatif n. Kalau saya salah bagi tahu nah. 3n. So sini 3m. Okay, negatif ni pergi sini. N kita kumpul kat sebelah dapat 2n. So m per n kita akan dapat 2 nisbah 3. Okay. Kalau kita punya ni dia m nisbah n sama dengan 2 nisbah 3. Okay. Yang ni lah. So AP kita label dia sebagai m tadi. PB kita label dia sebagai n. Okay, selesai. Okay, dia suruh kita cari nilai K pula. Okay, kita gantilah untuk koordinat Y pula. So 8M tolak 2N. M tambah N sama dengan K. Okay, kita punya M tadi 2. N kita tadi ialah 3. M tambah N ialah 5. So, okay. Okay, awak dapat 16 tolak 6. 10 bagi 2. 10 bagi 5 dapat 10 bagi 5 dapat 2. Okay, selesai untuk A dan B. So, ini awak kena buat nanti. Buat sendiri. Awak kena try. Kalau awak tak try, memang tak tahu. Okey, habis untuk 7.2. Alhamdulillah. Okey, next. Terusnya, melibatkan soalan masalah. Dekat sini. Oh, jangan risau. Ini adalah soalan standard awak lah ni. Awak jangan risau. Dia gambar rajah je. Sedangkan konsepnya sama je. Yang penting awak kena try. Okey, dia kata P dan Q ialah dua pemain bola. Okey, lepas tu dengan titik dia, okey, dia dah bagi P ni dia nak menendang bola kepada pemain Q, tetapi bola tu jatuh 2/3 daripada sini. Okey, katakanlah titik kat sini kita akanlah apa, kita nak label R lah. Okey, bola tu jatuh kat sini. Okey. Okay, tentukan koordinat bola yang menyentuh permukaan padang. Maksudnya dia sepak tak sampai ke Q. Dia hanya sampai ke titik R je. R ni kita saja letak. Sebab dia lagi dia tanya tentukan bola itu menyentuh permukaan padang. Okay, R. Okay, dekat sini apa itu 2/3? Okay, bermaksud PR per RQ. PR RQ. Dari R ke Q ialah 2 nisbah 2/3. Okey, saya lukis balik lah supaya awak nampak. Sini P, sini R, sini Q. Okey, koordinat dia 40, 45, 46, XY. Nisbah kita ialah sini 2, sini 3. Okay, jom kita cari X dulu. Okay. X kat sini, apa yang awak dapat ialah 2 darab 40. Okay, sorry. 2/3. Sekejap. Bola itu jatuh dengan ke 2/3 garisan. Okay. Sini 2. Okay. Semua ni ialah 3. Maka di sini ialah 1. Sekejap, saya ulang balik supaya awak faham.
Okay. Bola itu jatuh 2/3 di sepanjang garis. Maksudnya bola tu jatuh kat sini, iaitu sini ialah 2. 2 apa? 2 daripada 3. Maksudnya ya daripada R ke Q ni berapa? 1 lah. Dia kata 2 daripada garisan ni. Daripada garis lurus yang menuju ke Q tu. So sini ialah 2. Sini ialah 1. Okay, nisbah PR per nisbah RQ ialah 2/1. Kalau tukar dia dalam bentuk nisbah, 2/1. Okay, jom kita terbang. So, 2 darab 40 tambah 1 darab 4/3. Okay, ini untuk koordinat X. Untuk koordinat Y pula 2 darab 45 1 darab 6 per dengan 3. Semua ni ialah koordinat. Koordinat bagi apa? R. Iaitu X, Y. Tekanlah kalkulator 84 bahagi 3, 96 bahagi 3. So dapat berapa? 28. Sini 32. Betul tak? Okay, maksudnya koordinat bola itu jatuh, ini kita anggap dia sebagai R kan tadi. So bola itu jatuh pada pada koordinat 28, 32. Di mana kita anggap titik ni tadi sebagai R. Okay. Soalan seterusnya, nombor 2. Sama je jalan kira dia. Cuma kita nak faham dia punya soalan dia tu. Kita nak key in. Kita nak tentukan maklumat tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ada plan sebuah lebuh raya menghubungkan bandar A dan bandar B. Seorang jurutera ni nak bina 2 buah rumah rehat. Okay, 2 buah rumah rehat di mana di antara kedua-dua pembahagi lebuh raya dengan 3 jarak yang sama. Tentukan koordinat bagi kedua-dua rumah rehat tersebut. Okay, baca lagi bagi faham. Okay, awak cuba baca dulu bagi faham ayat dia tu. Seorang jurutera ingin membina 2 buah rumah rehat antara 2 bandar dengan keadaan rumah rehat membahagi pemboleh. Ni maksudnya kat sini ada 3 bahagian ni. Dia kata 3 bahagian yang sama jarak. Ni sama jarak. Okay, sama jarak kat sini. Tentukan koordinat bagi maksudnya kat sini kita label dia rumah 1, sini kita label dia sebagai rumah 2. Okay, sini A, sini B, sini R1. Okay, kita label R1 dulu. Okay, kita tengok kat sini. Tadi saya kata ni 1 bahagian, ni 1 bahagian, ini 1 bahagian yang sama. Maksudnya semua jumlah dia ialah 3 bahagian. Kalau sini 1 bahagian, sini daripada R1 ke B, 2 bahagian. Okay, kita kira dulu koordinat bagi rumah rehat 1. Okay, X berapa? Negatif 4, 5. B berapa? 5, 2. R1 kita label dia sebagai XY dulu. So R1 sama dengan XY. Sinilah.
So 1/5 tambah 2/-4. Okay, dia terbang, dia terbang ke sebelah. So per dengan 3. 1/2 tambah 2/5, 10 terus bagi 3. So berapa jawapan awak dapat? 5 tolak 8 dapat -3. So dapat -1. 12 bahagi 3 dapat 4. Okay, ni kedudukan untuk R1. Seterusnya R2. Sini titik A, sini titik B. 5, 2, -4, 5. R2 duduk kat sini. Okay, R2 duduk kat sini. Maksudnya daripada A sampai R1 ialah 2 bahagian. R2 sampai B ialah 1 bahagian. Kita label dia sebagai X dan Y. Okay. X, Y. 2/5. Okay, tambah 1/-4. Per 3. 2/2. 1/5. Per 3. So 10 tolak 4 dapat 6. 6 bahagi 3 dapat 2. 4 tambah 9. 4 tambah 5, 9. So dapat 3. Ini adalah kedudukan untuk rumah 2. Ini kedudukan untuk rumah 1. Okey, itu je lah. Yang kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan 3 bahagian. So sini A, lebih raya A, lebih raya B, dia bahagikan dia kepada 3 bahagian. Ini nak bina rumah 1, ini nak bina rumah 2. Sini 1 bahagian, ini 1 bahagian, ini 1 bahagian. Okey. Selesai untuk nombor 2. Okey, seterusnya nombor 3. Okey kah setakat ni? Faham kah? Okey. Okey nah. Okey, rajah ni menunjukkan kedudukan dua anak itik H dengan K. Okey, koordinat yang dia bagi. Okey, itik ni nak berjalan ke berjalan antara satu sama lain. Maksudnya dia pernah jalan sama-sama ni. Kan, betul tak? Hal laju mereka berbeza dan bertemu di titik L. Okey. Laju H adalah 2 kali ganda daripada K. Maksudnya dia punya itik H ni lebih laju daripada K, iaitu 2 kali ganda. Okey, macam mana pula dengan kita punya nisbah dekat sini? Okey, HL katakanlah kalau sini dia dah sampai 2, kat sini dia baru sampai 1. Maksudnya kat sini nisbah dia ialah 2. Nisbah dekat sini ialah 1. HL nisbah LK ialah 2 nisbah 1. Maksudnya HL ni lebih laju daripada itik K ni, LK, daripada dia bergerak daripada KL ataupun LK lah dekat sini. Okay, Allah. Dah terjawab pun. Okay, habis. A. Okay, B. Cari jarak titik K dari dari asal dia bertemu dengan titik H. Tetap bertemu dengan itik K. Okey, maksudnya depa bertemu ni dekat titik L lah kan. Okey, ni dekat depa bertemu dekat sini. Cari jarak anak itik K dari titik asalannya apabila anak itik K bertemu dah. So sinilah dia nak jarak L K dekat sini. Berapa jarak dia? Okey, awak dah belajar formula jarak. Tak silap saya tingkatan 2 ke tidak 1 macam ni. Kuasa 2. Sini 1, sini 1, sini 2, sini 2. Okey. Titik K tak ada masalah. K dah ada. Maksudnya L sekarang. Okey, macam mana nak cari L? Sini H,
Sini K, sini L. Kita punya nisbah kita 2 nisbah 1. Ini kita label dia sebagai XY sebab kita tak tahu. Sini 6, 10. Sini negatif 3, negatif 2. So nak dapatkan X dan Y dekat sini macam mana dapat? 2 darab 6, 12. 1 darab negatif 3, negatif 3 per dengan 3. 2 darab 10, 20. 1 darab negatif 2, negatif 2 per 3. 3 tu adalah hasil tambah nisbah. So 18, so dapat 6. Titik L dekat sini awak dapat 3, 6. Okay, sekali lagi hukum jarak. Ini adalah rumus untuk jarak. Ini bertindak kita punya X1, X, Y1. Okay, ini kita punya K. K kita bertindak sebagai X2, Y2. Kita punya L ialah X1, Y1. Okay, berapa nisbah mereka? Berapa koordinat mereka? K tadi 6, 10. L tadi 3, 6. Okay, jom kita masukkan dalam formula. So, 3 tolak 6 kuasa 2. 3 tolak 6. 6 tolak 10 kuasa 2. Semua ni mesti masukkan dalam punca. So, 3 kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2. Tekanlah kalkulator. Awak akan dapat jawapan dia ialah 5. Ini menyebabkan tiaran Pythagoras lah. Try nanti. Okay, habis untuk pembahagi tempering. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan intensif. Dekat sini, okay, saya bagi idea saja, nanti awak selesaikan. Okay. Soalan nombor 1. Okay, garis lurus P, sini Q. Berapa? 2, 8. Q 7, 3. R berada kat mana? Kat mana-mana pun okey. Berapa koordinat R? X, Y. Sini awak punya R. Allah. Saya jawab kok Allah. Allah. Kalau nak ke depan je dah tak apa. Sini Q. 7, 3, 2, 8. Sini awak punya R. R ni bukan titik tengah, okey. X, Y. Sini nisbah dia macam ni. Kalau macam ni keadaan dia, dia bagi ini ada 4Q R. Jangan lupa sini letak 1. So PR per QR. QR masih ni. So 4 nisbah 1. Berapa PR? 4. Berapa QR? 1. So, awak carilah koordinat X tadi. Terbang apa semua tu. Nanti awak selesaikan. Okay. Dapatkan nilai R, X, Y. Sama dengan apa? Okay, saya tinggalkan kepada awak. Awak mesti cuba. Saya dah bagi idea macam mana nak selesai. Okay, soalan seterusnya. Nombor 2. KR ni membahagi tempering P dan Q di mana sini ialah XY, sini ialah P 4, 5, di mana R dekat sini ialah 6, 3. Nisbah dia bagi dekat sini 2 dan 5. Berapa koordinat Q? Okey, ini saya tunjuk ke awak. Okey, berapa koordinat Q dekat sini? Ialah XY. Ini yang dia nak cari. Berapa? So, macam biasalah terbang lah. So, 63 sama dengan 2X
5 darab 4, 20. Bahagi 7. 2Y. 25. Per dengan 7. So kita compare lah dengan X dulu. So 2X tambah 20 per 7 sama dengan 6. So 42 tolak 20. X bahagi 2 dapat berapa? 22. X bahagi 2 awak akan dapat 11. Ini untuk koordinat X. Untuk koordinat Y pula 2Y tambah 25 bahagi 7 sama dengan 3. So dapat 21. 2Y 25. So nak dapatkan Y adalah 21 tolak 25 bahagi 2. So dapat negatif 2. So Q dekat sini ialah 11 negatif 2. Betul tak? Okey, ini adalah koordinat Q. Sekarang dia minta jarak. Dia minta titik tengah PQ. Okey, maksudnya sini P, sini Q, X awak ialah Q awak ialah 11 negatif 2, sini ialah 4, 5. Dia nak titik tengah. Titik tengah kat sini saya label dia sebagai T. Okey, titik tengah kita dah belajar. Awak dah belajar hari dulu. So tambahkan. Sebenarnya titik tengah sini nisbah 1, sini 1 sebenarnya sama je. Okey, senang cerita 11 tambah 4 bahagi 2. Negatif 2 tambah 5 per dengan 2. Ini untuk kes titik tengah. So awak dapat 15 per 2 dan 3 per 2. Ini untuk koordinat T, iaitu titik tengah. Titik tengah nisbah dia ialah 1. Okey, 1, 1. Okey, saya dah tunjuk nombor 2. Ialah A. Itu tak? Oh, B tu membahagi. Maksudnya B tu membahagi garis lurus AC. Maksudnya B tu duduk dekat di antara, maksudnya dia duduk kat tengah-tengah lah. Taklah tengah, maksudnya dia duduk di antara A dengan C ni. Maksudnya dia duduk kat atas garis ni. Dia duduk tengah-tengah, celah-celah ni. Okay. A berapa? 4R. R. C 3E. 4F. B awak ialah E. F. Okey, berapa nisbah dia? Sini 3. Sini 4. Samalah dengan P dengan T tadi tu. Ungkapkan P dalam sebutan H. Okey, awak tengok kat sini apa yang dia sebut. R, E, F. Okey, sini kita ada R, E dan F. Dia kata ungkapkan E dekat depan supaya ungkapkan E dalam sebutan F. Apa yang dia tak sebut kat sini? Dia tak sebut kat sini ialah R. Okey, yang dia tak sebut R tu lah nanti yang dia akan hapus. Hapus tu nanti awak akan hapuskan. Nantilah itulah yang awak akan ganti nanti. Try sendiri, okey. Ada contoh tadi tu. Tengok balik. Awak mesti try. Tak try memang tak tahu. Okey, saya tinggalkan itu untuk awak. Buat balik dalam buku panjang. Ada masalah ni, awak boleh rujuk jawapan dekat belakang. Kat belakang ada jawapan. Okey. Soalan seterusnya ialah nombor 5. Okey, sini dia bagi bla 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 bla. Lepas tu dia kata U ni membahagi PQ. Okey, tak ada apa pun sebenarnya. PQ, mana PQ? Sini PQ. So 7 negatif 4. P awak ialah 1, 4. U ni dia duduk kat lebih kurang macam ni lah. Okay, apa nisbah dia? Nisbah dia adalah 2, 1. U ni awak label dulu sebagai X, Y. Di sini. Okay, seterusnya titik tengah QR. Okay, titik tengah macam saya cakap tadi lah. Awak dah belajar dah titik tengah dulu. Okay, saya bagi formula balik titik tengah supaya awak ingat balik X1 tambah X2
Y1 tambah Y2 per dengan per dengan 2, ni per dengan 2. Sekejap Okey. Okey, titik tengah bagi apa? Titik tengah Q R. Okey. C ialah dia tanya nisbah kan? Okey, dia tanya nisbah RT. Okey, sini R, sini T, sini S. 51, 62, 95. Nisbah dia kita tak tahu. Kita label dulu sebagai M dan N. Macam tadilah saya tunjuk ada soalan melibatkan yang ni juga. Tapi dia berkait-kait dengan ni. Okey, buat sendiri cuba boleh buat. Okey, panjang sisi kat sini bermaksud jarak. Okey, apa formula jarak? Okey. Tolak tambah kuasa 2, kuasa 2. Sini X1, sini Y1, sini X2, sini Y2. Okey, awak cuba. Okey, boleh. Sebab soalan ni dia rangkumkan semua benda dalam tu. Okey, saya dah tunjuk dah satu persatu tadi. So, sini A, sini B. P ni membahagi, maksudnya P ni duduk di antara ni lah. Okey, dengan nisbah apa? M, N. Okey, sama dengan soalan tadi juga. Okey, sini P kat sini ialah X, Y. Okay, awak cari, buat terbang-terbang apa semua tu. Nanti awak akan compare koordinat X dengan koordinat Y. Cari nanti. Awak boleh buat. Cuba. Okay, soalan nombor 7. Saya dah bagi idea macam mana nak buat, okay? Okay. Last question kot untuk hari ni. Okay, kita tengok. Dewan Serbaguna Sekolah Pasar Awam Perhentian Bas, okay, terletak di Sarta Chartes. Rumah Haziq terletak di tengah-tengah P1 dan P2. Apa itu P1? Terletak di titik tengah P1 dan P2. Dengan P1 membahagi. Okey, kita tengok. Titik tengah P1 dan P2. P1 membahagi Tembering daripada Dewan Serbaguna ke Pasar Awam. Okey, P1 membahagi Tembering dengan nisbah 41. Okey, tak apa. Kita label. Okey, Dewan kita label dia D. Pasar Awam kita label dia sebagai A. Okey, P1 ni duduk kat mana? P1 ni duduklah kat mana-mana pun. Okey, apa koordinat P? Kena baca lah. P pula D. Dewan. D itu merujuk kepada Allah. D itu merujuk kepada Dewan. Okay, D. Berapa D awak baca koordinat? Berapa D? Saya baca saya punya ni. Cuba baca Sat. Berapa dia punya koordinat D? 311. Awak baca titik kat situ. Awak dah belajar dah dulu kan? So, Pasar Awam dekat sini 13.2. Okey, dengan nisbah berapa? 4, 1. Tahu tak P1 tu berapa? Tak tahu. Okey. P1 ni apa? P1. Cikgu, 13.1. Oh, okey. Okey, thank you. Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. 13.1. Okey. Jomlah kita cari P1 ni berapa dulu. So, P1 ialah X, Y. So, 4 darab 13 tambah 1 darab 3. 4 darab 13, 1 darab 3. Dapat berapa? 42, so 45. So, sini 45/5.
Okey, seterusnya kita cari koordinat Y pula. 4 darab 1, 4. 1 darab 11, 11 bahagi 5. So, 15 per 5. So, berapa awak dapat? 9, 3. So, P1 sekarang ialah 93. Manakala P2 membahagi tembering antara sekolah dan perhentian bas ialah 1, 2. Okey, tak apa, kita label. Sini sekolah, sini bas. Okey, berapa koordinat untuk bas? 10, 7. Sekolah 4, 4. Betul tak? Kalau salah bagi tahu lah. 10, 7. Okey. Berapa P1? Sini P1. Dengan nisbah berapa? Sekolah 1, sini 2. Okey. Jom kita kira untuk P1. Okey, 10 tambah 8 bagi 3. 7 tidak tambah 8 bagi 3. Okey, awak dapat 6. 18 bagi 3, 6. Sini 15 bahagi 3 dapat 5. Okey. Okey. Cari kedudukan rumah Haziq. Rumah Haziq terletak di titik tengah P1, P2. Maksudnya rumah Haziq ialah titik tengah P1, P2. Okey, titik tengah. Tambahlah kan. Okey, 9 tambah 6 per 2. 3 tambah 5 per 2. Titik tengah awak dah belajar dah dulu. So, 15 per. So, sini 55. Sini ialah 11. Sini ialah 11. Sini ialah 11. 11 tambah 6. So, dapat 17. Okey, selesai.